الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kak Long ucapkan kepada semua peserta kelas bersalin online. Okey, baik. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. So, malam ni seperti yang kita janjikan, kita akan menceritakan tentang topik iaitu isteri saya bersalin induce ataupun dalam bahasa lain kita panggil induction. So kita akan bercerita tentang induction malam ni. Induction ni kalau dalam bahasa medical. Kalau dalam bahasa biasa kita ni selalu kan habaq saya nak kena pi induce. Ataupun saya nak kena pi serah diri. Maksud serah diri ni selalunya kena pi induce lah. Induce ni akan digunakan perkataan sebagai serah diri. Jadi kalaulah anda merupakan peserta kelas bersalin online, ijal confinement, #bersalin tenang, tolonglah jangan menggunakan perkataan serah diri. Kita bukan nak pergi serah diri. Perkataan serah diri ni ibarat kita dah surrender. Kita dah angkat tangan dah. Kita dah angkat bendera putih dah sebelum kita berbuat apa-apa. So please and please jangan menggunakan perkataan serah diri. Kita nak pergi berjuang. So malam ni kita tukarkan perkataan serah diri kepada perkataan berjuang. Kita nak pergi berjuang. Okey, so kita mulakan kelas kita pada malam ini tentang topik induction. Okey, so induction adalah kita mencetuskan ataupun kita mencetuskan rasa ataupun contraction agar dapat kita melahirkan melalui vaginal birth. Adalah satu cetusan rasa untuk melahirkan. Berbalik. Kak Long ulang surah ni. Sebab apa? Kak Long nak anda sentiasa beringat. Anda wujud dalam diri anda iaitu kita sebagai manusia. Manusia ini adalah hamba. Setiap sesuatu makhluk ataupun hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita bergantung kepada sesuatu yang lain. Kita berharap kepada sesuatu yang lain. Tiada daya upaya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah je yang tak bergantung kepada sesiapa ataupun apa-apa. Tetapi kita sebagai manusia malah kita bergantung harap kepada manusia lain, bergantung harap kepada kebendaan lain untuk sesuatu matlamat. Jadi Allah menciptakan kita sampai ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mursalat ayat 21 hingga 23. Bunyi, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kukuh, yakni rahim, sampai waktu yang ditentukan. Ni ulang lagi sekali. Okay, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi due date ni walaupun kita kata bacaan sekian-sekian tapi dengan cara mana dan bila masa adalah dengan
ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Sebaik-baik yang menentukan dalam kes kita pada malam ini adalah induction. Mungkin malam ni semua yang menonton tidak menyangka yang dia akan melalui proses induce. Masuk join kelas bersalin online sebab teruja untuk bersalin tanpa koyakan. Tak terbayang langsung nak bersalin secara scissor, tak terbayang langsung nak bersalin secara induce. Okay? Tapi malam ni kena belajar. Tiba-tiba bila dah praktis nanti, kalaulah ditakdirkan anda merupakan salah seorang yang bakal melahirkan secara induce, sekurang-kurangnya anda berjaya induce tenang. Kenapa? Kerana ada ilmu. Okey. Induction ataupun dengan istilah lain ataupun pemahaman lain yang kita panggil adalah arrival trial ataupun cubaan untuk me-welcomekan baby, untuk melahirkan baby, untuk melahirkan baby secara satu proses yang bukan melalui proses natural. Ia adalah hasil penemuan sains dalam bidang medical dan juga memahami tentang natural of our body. Jadi combination of these two menyebabkan tercetusnya satu proses yang dinamakan induction. Tapi selepas ni Kak Long akan menggunakan perkataan induce lah ya. Kalau kata medical selalunya dia orang akan kata induction labor. Tapi kalau kata bahasa kampung kita banyakkan menyebut adalah induce. Jadi Kak Long akan gunakan banyak perkataan induce. Alright. Okay, so kita tengok seterusnya apakah induction adalah kita panggil cetusan ataupun kita mencetuskan ataupun merangsangkan kita punya pintu cervix untuk buka nipis. Tapi sebenarnya nipis buka. Maksudnya kita mencetuskan pintu cervix kita, pintu rahim kita untuk menipis dulu, lepas tu baru ada bukaan. Tetapi kalaulah natural birth melalui contraction apa semua tu, dia secara naturally dia berlaku nipis dan buka. Tetapi ketika ibu yang terpaksa melakukan proses induce ni, kita nak cetuskan, kita nak rangsang dia, kita nak bagi dia rasa proses tu agar dia boleh pintu cervix dia nipis dan dia buka. Okey, so setakat ini faham tak? Maksudnya bukan secara natural, kita ada beberapa alternatif ataupun prosedur untuk menyebabkan pintu cervix tu nipis dan buka. Okey. Alright, next adalah tak semua orang tiba-tiba nak pi beranak. Okey, boleh besarkan? Okey, cuba tengok pintu, kita tengok dekat gambar yang pertama, kita tulis uterus. Uterus adalah rahim. Cervix adalah pintu rahim. Okey, tengok pada gambar yang pertama adalah cervix dia tebal. Cervix tu tebal. Cervix tu kita tengok ni cervix ni, pintu cervix dia. Okey, anda tengok pintu cervix ni masih lagi tebal. Okay, gambar tak nampak ke? Nampak ke tak nampak? Mana which one? Ini okey. Pintu cervix dia masih lagi tebal. Okey, so mungkin tak perasan. Okey, nampak. Okey, thank you. Okay, so pintu cervix ni masih tebal. So dia kena nipis dan buka. Nipis dan buka. So kita anggapkan ini adalah uterus ataupun rahim yang kantung air ketuban. Warna merah ini adalah kantung air ketuban. Dalam kantung air ketuban adanya baby. Okey. Yang ini pula adalah laluan. Kita bayangkan ini adalah laluan ke bawah, ini adalah laluan faraj untuk keluar baby. Okey, so kita bayangkan dekat sini adalah pintu cervix. Lebih kurang katalah pintu cervix tu macam tu. Dia perlu menipis dan ada bukaan. So macam mana nak nipis buka, kita boleh tengok pada kelas kita yang sebelum ni tentang cara bagaimana melayan kontraksi dan untuk meneran, teknik meneran. So itu dah diterangkan dengan jelas. Okey, so sekarang ni kita nak berceritakan bagaimana untuk kita, kenapa kita perlu cetuskan pintu cervix kita untuk buka. Siapa yang dalam ni ada GDM ataupun kecil manis ketika hamil? Siapa yang ada
masalah hypertension, itu adalah antara mereka yang berisiko untuk bukan berisiko, high risk lah, high chance untuk mengalami proses induce. Okey. Perlu difahamkan bagaimana teknik induce tenang adalah setiap kehamilan. Every pregnancy is a process and every process is so unique, adalah sangat unik. Bagaimana setiap daripada badan kita berinteraksi dengan pregnancy adalah sangat-sangat unik. Maksud dia ada orang yang masa pregnant tak ada masalah alahan. Tetapi ada orang yang mempunyai alahan yang sangat teruk sehingga terpaksa masuk duduk hidup dia dalam ward sepanjang pregnancy. Ada anak yang okey, ada anak yang tak okey. Dia macam-macam. So, setiap pregnancy adalah sangat-sangat unik. So, dia ada proses dia. Jadi, jangan compare. Please, untuk kita bersalin tenang, hamil tenang, induce tenang, menyusu tenang, bersalin tenang, berpantang tenang, tips dia adalah jangan buat perbandingan. Jangan bandingkan anak ini dengan anak yang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan, walaupun anda mungkin satu ibu tapi proses yang kalian hadapi antara adik-beradik berbeza. So apa saja waima yang korang lalui during pregnancy, jangan compare. Alright, clear? Seterusnya adalah kita tengok pula, kita kena ada big why. Kenapa seseorang itu perlu induce? Siapa yang perlu menjalani proses induce? So you all kena faham siapa yang nak melalui proses induce tu. Jadi bukanlah saja-saja doktor nak consult kita untuk melalui proses induce. Pertama adalah kita kena tahu dulu kenapa induce itu dilakukan, adalah untuk membantu ibu yang tidak menghadapi risiko, tak ada high risk melahirkan melalui cervix. Maksudnya sekarang ni ada dua alternatif untuk kita melahirkan. Pertama adalah melalui normal vaginal birth ataupun keluar melalui jalan bawah ataupun caesar. Caesar. Jadi ibu yang melalui proses induce adalah yang diberi peluang untuk cuba melahirkan jalan bawah. Tak ada ibu yang nak bersalin caesar tiba-tiba doktor kata kita induce. Tak ada. Kecuali bila dah induce tu tak berjaya baru dia jadi sebagai emergency caesar. Clear tak kat sini? Faham tak maksud Kak Lu? Maksud dia kita teringin nak bersalin secara normal. Lepas tu tiba-tiba ada beberapa perkara yang menyebabkan dia tidak boleh melahirkan lagi ataupun dia perlu segerakan untuk melahirkan. Contohnya katakanlah ibu tersebut mengalami masalah GDM ataupun kencing manis ketika hamil. Kencing manis ketika hamil selalunya disarankan pada 38 minggu ataupun 39 minggu untuk menjalani proses induce. Kerana apa? Kalau boleh doktor tak biarkan sampai 40 minggu ataupun full term. Dikuatiri baby tu dia mempunyai masalah besar, baby besar. Jadi dikuatiri baby besar ketika bersalin takut menyebabkan ada masalah shoulder dystocia, sangkut dekat bahu ataupun bahu dia, frame dia besar tak lepas, tersangkut nak keluar tu, jalan bawah tu. Jadi disebabkan doktor nak buat induce pada waktu 38-39 minggu. Tapi dengan syarat, maksudnya ibu itu tidak berisiko. Boleh melalui proses induce. Jadi ibu tu boleh bersalin secara normal. Ataupun ibu tersebut bersalin, ibu tersebut sepanjang pregnancy mempunyai masalah baby yang berhenti, dia punya tumbesaran. Dia dah tak growth dengan baik. Jadi doktor kata kita boleh bagi chance kepada ibu tu, instead of kita bersalin caesar, kita boleh try untuk bersalin secara normal sebab tak ada risiko yang tinggi untuk membiarkan ibu melahirkan secara normal. Jadi kita induce ibu tu.
ataupun ibu tu mempunyai tekanan darah tinggi yang bermasalah. So ada beberapa yang menyebabkan ibu itu perlu melahirkan tetapi masih lagi berpeluang melahirkan secara normal, maka akan diteruskan dengan prosedur induce. Okay. First of all, kalau nak bagi tahu, okay, ini adalah bukanlah consultation, professional consultation in terms of medication. Penceritaan kita malam ni bukanlah sebagai penceritaan bidang profesionalisme seorang doktor. Okay, anda kena faham because I'm not a doctor. Tetapi penceritaan malam ni adalah memberi gambaran jelas, insya-Allah semoga jelas, memberi gambaran kepada mereka-mereka especially yang sedang menonton ini bagaimana prosedur induce itu dilakukan agar apabila dia nak dilakukan, anda dalam keadaan tenang, bersedia dan prepare dan anda boleh deal dengan baik dengan situasi dan juga doktor yang sedang advise you all. So jangan salah ni salah faham Okay. So kenapa ibu-ibu yang nak bersalin tu perlu ada bukaan. Perlu dicetuskan bukaan kepada pintu cervix. Okey, cuba anda tengok dekat gambar rajah ni, dalam slide ni, anda tengok macam-macam jenis pintu. Ada pintu yang tak ada cermin, ada pintu yang ada cermin, ada pintu yang slide, ada pintu yang buka, ada yang satu pintu, ada yang dua pintu. Whatever pintu pun, okey, apa saja jenis pintu pun, cuba bagi tahu Kak Long apakah fungsi pintu dicipta. Apabila kita duduk dalam rumah, nak keluar rumah, apakah fungsi pintu itu dicipta? Pintu perlu? Yes, pandai. Pintu perlu dibuka. Pintu perlu terbuka untuk baru kita boleh keluar. Macam tu juga baby. Pintu tu kena nipis dan buka. Macam mana pintu tu nak buka? Prosedur pintu cervix dia kena nipis dulu. Tapi pintu tu perlu buka. So bila pintu tu dibuka, baru kita boleh keluar. So back balik kepada kita punya pembelajaran yang hari tu, kita tengok slide, iaitu dia kena nipis baru dia buka. Dia kena nipis baru dia buka. Okey, sekali lagi cuba kita ulang sama-sama. Nipis, buka. Nipis, buka. Nipis, buka. Okey. So ingat dalam minda kita perlu pintu cervix kita ni perlu nipis. Jadi bila kita nak buat induce pun dia perlu melalui untuk dia memberansang kepada proses yang sama. Okey, next slide. Okey, boleh tak saya tak nak dengar lah cerita about induce ni sebab Kak Long kata Kak Long bukan professional medical doctor punya. Boleh, tak ada masalah, tetapi anda perlu faham apabila anda perlu melalui proses induce tu, kadang-kadang anda punya consultation dengan doktor tu lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. Habis sangat anda tanya banyak soalan, boleh pergi setengah jam. Kalau private, dia orang akan layan lah you sampai setengah jam dan you have to pay the doctor lah. Okey, lepas tu balik ambil barang ataupun doktor dah set appointment untuk datang sekian-sekian hari bulan. Jadi kita tak banyak pengetahuan ataupun kita tak sempat nak tanya banyak, kita tak ada banyak knowledge untuk kita melalui proses tersebut. Kita tengok sepanjang kita pregnant, sepanjang kehamilan, dalam kita mengandung ada 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Dan selalunya induce ini akan dipilih pada trimester ketiga, minggu yang ke-38, 39. Dia tidak disarankan terlalu awal. Kerana apa? Kerana untuk membantu satu istilah yang dipanggil full term. 39 minggu tu sangat cantik. Full term adalah ibu tersebut mempunyai orang kata tumbesaran bayi yang cantik dalam perkembangan dia. Dan sekiranya bayi itu dilahirkan, walaupun secara cetusan tadi, bayi kurang mempunyai risiko ataupun chances untuk memerlukan alat bantuan pernafasan selepas dilahirkan. Sebab dia punya
apa tu, respiratory system dia tu lebih berkembang dengan baik, lebih bersedia untuk hidup di dunia luar. Jadi kadang-kadang tak semua hospital mempunyai fasilitis alat bantuan pernafasan yang mencukupi untuk bayi-bayi pramatang ataupun bayi yang baru dilahirkan. Jadi kita lebih prefer sekiranya memilih induce tu adalah pada 38 ataupun 39 minggu. Siapa yang berisiko untuk melahirkan secara induce adalah blood pressure dia tinggi. Ini suami kalau yang sedang menonton dengan isteri, okey, terima kasihlah suami-suami. Anda tanya khabar isteri anda, adakah isteri anda mempunyai blood pressure yang tinggi? Blood pressure yang tinggi. Adakah isteri anda mempunyai diabetik ketika kehamilan ataupun kencing manis ketika hamil? Lepas tu baby yang kurang bergerak ataupun baby IUGR, baby yang kecil, baby yang tidak mempunyai progres yang cantik, ataupun dia dah berhenti dia punya tumbesaran dia ataupun dia tak grows well. Okay, lepas tu ataupun mungkin nanti sekarang ni kita tak, okay, yang kita dah tahu yang tu lah. Tengok ni, saya GDM on insulin. So GDM kebanyakan ibu adalah memang dah ada risk. Ibu itu dah memang kita dah tahu dah ada chance untuk bersalin secara normal. Okay, alright. Dan sekiranya katakanlah air ketuban dah pecah ataupun air ketuban tu dah leaking, tetapi dalam masa beberapa jam masih belum ada progress untuk contraction. Jadi itu juga ibu sekiranya layak akan melalui proses induce. Ataupun ibu tersebut air ketuban dia dah tinggal sedikit tapi masih lagi beberapa minggu sebelum walaupun tak sampai lagi 38 minggu, 39 minggu, ibu tersebut boleh diberi pilihan untuk melalui proses induce. Anda mungkin diberi peluang untuk melahirkan secara normal melalui induce. Okay. Kita punya teknik bersalin tenang adalah kita kena ada pertama kita kena ada ilmu, kena ada ilmu. Kedua, kita kena komunikasi. Maksudnya lepas pada kelas ni kita dah ada ilmu, kita berkomunikasi dengan suami kita, ceritakan apa yang kita belajar malam ni ataupun ulang-ulang kaji. Lepas tu ceritakan kepada bercerita dengan doktor ketika kita buat check up, kita bertanya khabar, kita banyak baca. Itu untuk ilmu dan komunikasi. Lepas tu ketiga adalah imajinasi ataupun kita hipnosis kan. Kita memberi bayangan kepada diri kita apa yang akan berlaku, especially ibu-ibu yang menyebut tadilah yang ada GDM tadilah. Okay, so ibu-ibu yang ni lagilah kena berimajinasi ataupun hipnosiskan diri anda sekiranya terpaksa melalui proses induce. Okay, alright, so kita tengok bagaimana kita berimajinasi, kita membayangkan O itu macam donat, okay, J itu macam payung. Kerana apa? Kerana kita perlu hipnosiskan minda kita untuk fahamkan apa yang berlaku. Bila kita faham, kita akan tenang. Bila kita tak faham tu yang kita panik. Okay? Alright, so seterusnya adalah kita kena faham yang ketika induce adalah membantu nipis dan buka. Okay, sekarang semua orang ada telinga. Betul tak? Semua ada telinga. Okay? Semua ada telinga. Ni Nash kata tak ada risk yang Kak Lun sebut tu, tapi ada obesity during pregnancy. Obesity during pregnancy pun kadang-kadang bila end of pregnancy, you punya blood pressure akan naik. Ataupun you akan jadi preeclampsia, ataupun you jadi bengkak kaki dan menyebabkan heartbeat tak bagus ke whatsoever, boleh menyebabkan juga ada risiko. Okay, so take care of your berat badan. Sebab tu Kak Long rewind balik cerita Kak Long tu, recall balik cerita hari tu, iaitu ibu yang berbangsa Jepun mempunyai ideal weight during pregnancy kebanyakannya sebab mereka menjaga apa yang mereka makan dan cepat diorang punya weight dia back to ideal weight selepas melahirkan. Jadi kita kena memelihara ataupun monitor apa yang kita makan. Alright, so semua ada telinga. Siapa yang tak ada telinga? So siapa yang ada telinga, komen saya ada telinga. Komen, semua ada telinga. Kita nak buat praktikal.
Ramai yang ada telinga saja nak tengok ada telinga ke tak ada telinga. Okey. So sekarang semua dah ada telinga. Siapa yang ada telinga, okey, anda pegang telinga anda. Pegang telinga. Pegang telinga, okey. Jangan duk pergi pegang telinga lelaki pula. Pegang telinga sendiri, okey. Pegang telinga sendiri. Lepas tu anda pegang telinga ni. Anda sentuh dekat bahagian atas telinga. Okey, anda sentuh dekat bahagian atas telinga. Atas telinga, okey. Dekat atas telinga. Okey, pegang dekat atas telinga. Okey, ini ni keras. Bahagian atas telinga ni, dia punya kulit dia keras. Turun gerak ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah. Dekat cuping telinga. Cuping telinga lembut. Lagi. Atas keras, gerak ke bawah, lembut. So sekali lagi. Jangan duk pergi pegang telinga lelaki lah. Pegang telinga sendiri. Okay, yang lelaki pula jangan duk pegang telinga bini. Okay, pegang kat atas telinga ni. Pegang telinga atas ni, bahagian atas, okay. Pegang, tu keras. Turun ke bawah, lembut. Beza tak? Cuba komen. Ada tak beza? Kan siapa pun tak rasa beza. Siapa yang ada perbezaan? Dan kalau ada perbezaan, cuba ada perbezaan. Betul ke tidak apa yang Kak cakap? Yang di kat atas ni keras, yang kat bawah ni lembut. So macam tu juga. Macam tu juga kita punya pintu cervix ni. Dia perlu lembut. Dia perlu orang panggil ranum. Dia perlu ranum. Okey, anda bayangkan kita ada, okey, anda tengok kalau nak melukis sikit. Ini adalah, okey, kalau lukis anda komen dekat bahagian komen. Okey, anda komen dekat bahagian komen apa yang Kak Long sedang lukis. Sorry lah kalau tak jadi cantik, tapi tak apa, insya-Allah Kak Long rasa ada aja orang yang akan faham apa yang Kak Long lukis. Okey. Apa dia yang Kak Long lukis ni? Apa benda yang aku lukis pun aku tak tahu. Okey, pisang. Okey, pandai. Okey, pisang. So jawapan dia adalah pisang. Okey, sekarang anda bayangkan pisang ini masih hijau. Masih hijau. Okey, masih hijau. Bila anda nak makan pisang yang masih hijau, yang masih belum betul-betul masak ranum ataupun belum masak dekat bahagian hijau ni, anda koyak, anda cuba untuk koyakkan. Apa yang anda rasa? Apa yang anda feel? Apa dia punya sifat dia? Sebab apa kelas Kak Long ni Kak Long suka lukis, Kak Long suka cerita. Sebab kita nak imajinasi tadi, hipnosis. Bila Kak Long buat macam ni anda lebih faham. Iaitu bila kita di hijau, kita masih susah nak koyak. Susah nak koyak. Okay. Bila dah ke kuning-kuningan, tambah pula lah kalau dah warna-warna di hitam. Okay, dah masak sedikit. Dia lebih lembut. Betul? Setuju kan Kak Long? Macam tu juga baru kita boleh buka dan kita boleh koyak dan kita boleh makan buah pisang ini. Macam tu jugalah dengan kita punya cervix opening ni. Pintu cervix ni dia kena lembut. Kena lembut. Sebelum dia nipis, dia kena lembut. Sebelum dia nipis, sekejap lagi kita belajar nipis dan buka. Sebelum dia nipis, dia kena soft. Dia kena ripe. Dia kena ranum, dia kena ripening. Jadi anda faham yang ni. Bila anda faham yang ni, jadi maksud dia barulah ibu tersebut bukan semata-mata dia doktor tengok-tengok, doktor terus cakap, okey kita induce. Tak. Dia ada beberapa prosedur untuk pastikan cervix kita tu mencapai skor. Dia ada skor. Dia ada skor. Dia berapa bacaan skor dia atau sifat-sifat dia yang menyebabkan doktor kata okey, kita boleh melakukan proses induce. Siapa yang baru tahu? Siapa yang join malam ni punya sharing, baru dia kata, oh banyaknya baru tahu. Siapa yang mengetahui sesuatu tentang induce pada malam ini selepas kelas ni? Cuba komen, oh panjang-panjang, oh mulut tu macam, oh macam tu. Sagi-sagi, oh baru tahu. Okay.
So kalau kata tu maksudnya Allah telah memilih anda untuk memahami. Walaupun orang kata induce, alah apa induce, semua orang induce. Biasalah induce ni apa semua. Tapi induce dengan ada ilmu, dengan induce yang tidak ada ilmu, beza cara kita menghadapi ataupun melalui dia. Alhamdulillah banyak yang Alhamdulillah. Itu yang sebenarnya kita punya konsep pembelajaran kita untuk bersalin tenang. Tak kisahlah apa saja metod yang kita gunakan, dia adalah untuk kita ada ilmu dan kita tenang. Bila kita tak ada ilmu, kita is what going on is with our body. Apa dia ni? Jadi kalau kita sendiri sebagai seorang wanita tidak faham situasi yang sedang kita lalui, apatah lagi kita nak bagi husband kita faham. Lagi dia tak faham. Lepas tu duk marah lelaki kita. Kenapa Kak Long suka backup suami-suami? Tak tahu. Betul, bukan backup. Maksud dia, kan kita kena hentam mereka, kita hentam mereka juga. Tapi yang ni memang Kak Long rasa kita tak boleh nak salahkan mereka. Sebab induce ni kita je yang rasa. Tapi kalau kita tak faham, kita tak masuk kelas, kita tak ada knowledge tentang itu, melalui penceritaan orang semata-mata, kita tak boleh jadikan sebagai judgement untuk diri kita. Sebab Kak Long kata tadi, kehamilan, labor, apa semua tu adalah proses yang unik. Setiap orang beradaptasi dengan cara masing-masing. Okey? Jadi Kak Long pun lepas Kak Long pergi kelas, Kak Long rasa, ya Allah subhanallah seronoknya. Ya Allah, kalau lah ramai wanita-wanita yang kena induce tu, dia memahami apa yang sedang berlaku. Maksudnya tak semua. Ada setengah orang pasti pun doktor tak induce saya. Jadi itu adalah professional consultation melalui apa yang doktor perhatikan. Tak semestinya ibu itu terus layak untuk menghadapi induce. Kadang-kadang dia kena melalui proses ripening ni, lembut ni. Baru dia boleh nipis dan buka. Kalau tidak, you akan stagnan. You akan ada bukaan yang stagnan ataupun you menyeksa diri you akan end up sekali dengan emergency seizure. So lagi kesian. Dah lah sakit dekat bawah, sakit pula kat atas. Dah lah sakit tu berhari-hari. Tapi berbalik kepada cerita kita tadi, ya Allah, Allah yang menentukan, insya-Allah. Kita belajar secara online, kita tak boleh tengok muka, kita tak boleh lihat. Kak Long tak nampak anda di sebalik kamera, anda sedang buat apa, anda faham ataupun tidak. Apabila anda respon, sekurang-kurangnya itu adalah cara adab kita belajar secara online. Sebab thank you for the response. Okey, seterusnya. Okey, ingat tadi daripada keras ni dia kena jadi lembut. Lepas lembut dia akan jadi nipis. Lepas nipis dia akan jadi buka. Okay. So itu yang akan membantu anda induce tenang, yang berjaya melalui proses induce, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok lagi pada slide yang seterusnya. Alright, iaitu ada beberapa kaedah. Ada beberapa kaedah yang kita akan gunakan untuk merangsang ataupun membantu agar pintu cervix itu lembut dulu. Bukannya semuanya doktor mai-mai dia kata okey kita terus on bubuh ubat. Tak, kadang-kadang dia buat tanpa kita sedar. Dia tak cerita pun kat kita, iaitu doktor dah bantu cek bukaan dulu. Cara doktor cek bukaan, masa doktor cek bukaan tu, doktor dah bentuk jalan. Especially kalau ibu yang ada kencing manis, katakanlah doktor nak bagi bersalin secara mudah. Okay, pergi check up pada doktor 38 minggu, doktor kata, meh kita cek bukaan tengok. Masa doktor cek bukaan ni selalunya doktor pakar, dia akan tolong kita. Dia akan bantu kita untuk memberi cetusan agar secara naturally sebelum lagi kita masuk ke ubat-ubat apa lagi. Okey, ataupun alat. Sebelum masuk ke alat, sebelum masuk ke ubat, doktor akan cuba buat iaitu secara kita panggil membrane sweep. Membrane sweep ni buat apa? Sweeping. Dia akan sweeping dekat bahagian kita punya pintu cervix. So doktor akan check. So doktor akan cuci tangan, doktor akan pakaikan glove. Lepas tu doktor akan suruh kita buka kangkang dan doktor akan masukkan jari. Okey, ada doktor yang pakai alat ada sejenis alat. Kita panggil apa kat untuk ingat. Okey, you all boleh consult more dengan doktor lah. Okey, so doktor akan bantu masukkan jari. Okey, membrane sweep ni dibuat macam mana? Okey.
ketika makin menghampiri bayi tu kepada proses bersalin, okey. Kita bayangkan ini adalah kita punya pintu cervix Ni pintu cervix anda clear nampak Okey, ini adalah pintu cervix. So selalunya bila dekat-dekat nak bersalin ni, dia akan jadi satu istilah kita panggil bulging. Bulging. B-U-L-G-I-N-G. Ni if I'm not mistaken, bahasa medical ni dia akan bagi bulging. So dia macam tu. So kita akan nampak macam ada air ketuban yang duduk dekat bahagian sini menyebabkan ia macam bersifat bulging, dan kepala bayi tu duduk kat bahagian dalam. Anda nampak tak? Nampak tak? Okey, nampak tak? Dia bulging dia macam ni. Okey, dia macam tu. Tapi kalau bulging dia macam ni. Dia macam tu. Okey. So apa yang doktor lakukan adalah doktor akan bantu untuk memasukkan jari dalam sini, bahagian pintu cervix. Ketika doktor buat prosedur ni, apa yang korang kena buat adalah tarik nafas, kembangkan dada, relax dan layan. Lepas perlahan-lahan. Tarik nafas, kembangkan dada, relax, bawa pemikiran tu kepada tempat lain. Okey? Okey, relax. Okey, so caranya adalah doktor akan lakukan ni. Bayangkan doktor boleh masuk 2 jari Ni Kak Long boleh masuk 1 jari je sebab dia punya ni dia tak macam kita punya pintu cervix. Pintu cervix kita stretch, ini tak stretch. Okey. So apa yang doktor akan buat adalah, ini dia bulging Doktor akan buat macam ni. Okey, anda tengok anda tengok Doktor akan melakukan pemisahan dekat sini. Ni dekat bahagian ni. Pemisahan dekat bahagian semua keliling ni. Sekeliling ni. So dia akan rasa sedikit sakit. Bukanlah sakit tu sampai tak boleh tahan. Okey? Kita boleh tahan. InsyaAllah kita boleh tahan. Dengan syarat apa dia kalau kata? Tarik nafas, kembangkan dada, bawa minda kepada tempat lain. Okey. So doktor akan buat apa? Masa dia bulging macam ni kan? Okey, doktor akan bantu untuk buat membrane sweeping doktor buat macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Okey, anda tengok ingat ni. Lebih kurang je doktor akan buat macam ni. Untuk gerakkan jari doktor ke bahagian sini agar bulging tadi kita punya ni dia akan ada satu gap. Lepas tu dia akan menghantar signal kepada otak. Okey. Doktor akan hantar signal kepada otak. Badan kita akan menghantar signal kepada otak yang memberitahu bahawa minta untuk cetuskan prostaglandin ataupun kita punya bantuan untuk memberi keadaan lembut tadi. Yang keras tadi nak jadi lembut. So, doktor akan buat step yang paling ni adalah buat membrane sweeping. Okey, cetuskan kat bahagian ni dan dia akan wujudkan prostaglandin untuk bagi lembut dekat bahagian sini seperti mana kulit pisang yang kita sembang tadi. Alright, so boleh tengok dekat situ. Okay, so ni adalah apa yang doktor lakukan, kita panggil sebagai cervix sweep. Doktor akan buat membrane sweeping dekat situ, okay, untuk mencetuskan prostaglandin. Okay, lepas tu ada orang yang terkesan daripada tindakan doktor tersebut. Pertama adalah antara yang dia akan rasa adalah dia akan keluar show. Dia akan keluar darah. Dia akan keluar darah bukan macam berdarah, menitik-nitik darah. Oh, bukan macam tu. Dia ada lendiran ataupun campuran dengan mucus. Okay. Daya kenapa premature? Berapa minggu? Cuba komen sikit. Ramai orang nak tahu kat sini. Okay, so adalah anda kena faham iaitu ada tindak balas dekat sini, ada mucus plug. Kat sini ada mucus plug. So bila doktor sentuh, doktor usik untuk buatkan membrane sweep ni, so dia akan mengganggu kita punya mucus plug. So dia akan keluarkan lendiran darah bersamaan dengan mucus ataupun ada bloody show. So show tu kadang-kadang
ada beberapa kali lagi. Dia tak semestinya terus kita nak kena pergi beranak. Kita kena tunggu apa? Tunggu contraction ataupun tunggu air ketuban pecah. Okey, ingat? Kalaulah kata doktor buat membrane sweep, selalunya doktor tolong dan kita tak payah duduk kat hospital. Kita boleh balik rumah dulu. Doktor kata tak apa, balik rumah dulu. Nanti kalau ada tanda ke ataupun tak ada tanda pun, kalau kita dah tetapkan tarikh sekian-sekian untuk induce, you may come here. Okay. So, jangan risau. Selepas doktor buat sweeping tu memang akan ada show. Bukan kita kata doktor tu jahat lah, usik apa sampai darah lah apa semua. Yang keduanya adalah dia akan membuat satu prosedur iaitu kita panggil bahasa mudah mechanical dilator ataupun kita masukkan beberapa alat yang kita gunakan untuk merangsang cetusan prostaglandin tadi. Okey. Alright, ya adalah masukkan belon. Okey, masukkan belon ikut istilah doktor punya lah. Janganlah pakai yang Kak Long punya. Okey, Kak Long ni bukannya doktor. Jadi Kak Long nak tunjuk bagi senang faham adalah masukkan belon. Pasal apa? Sama juga macam kita kata tadi untuk menggalakkan prostaglandin dekat sini. Okey, so kita macam mana prosedur tu berlaku adalah doktor akan masukkan, okey, doktor akan buka kita punya pintu cervix ni menggunakan alat ataupun doktor akan cek dengan tangan lah. Okey, lepas tu doktor akan masukkan satu alat, ya bentuk kita kata induced balloon. Sekarang ni induced balloon ni adalah teknologi baru baru pun taklah baru sangat tapi antara teknologi barulah, dulu kena masuk ubat saja. Okey, so macam tu. Lepas tu doktor akan masukkan ubat ataupun alat untuk besarkan balon ini di bahagian dalam kita punya sekejap Kak Long cuba. I cuba tau you all. Okey, bayangkan dia buka 3 cm dekat dalam ni, dekat bahagian dalam ni. Silap I pakai dua-dua warna merah so you all mesti tak nampak sangat. Okey, so dia ada satu balon dekat dalam ni, dekat bahagian dalam ni. menyebabkan merangsang, dia akan meregangkan antara cervix ni dengan air ketuban tadi. Okey. Siapa yang dapat idea tu? Lepas tu, untuk merangsang dia bagi jadi lembut. Lepas dia lembut, dia akan nipis. Bila dia nipis, dia akan buka. Jadi bila masukkan balon, okey, main kita lukis tak apa. Okey, macam ni Okey, ini adalah kita punya pintu rahim. Okey, macam itulah pintu cervix. Okey. Lepas tu, ini adalah kantung air ketuban. Okey, ini adalah kantung air ketuban dekat bahagian sini kan. So dia akan bulging tadi yang Kak Long kata dekat sini kan. Lepas tu doktor akan masukkan balon, dia akan masukkan lebih kurang macam ni. Dia akan bentuk dia macam ni. Bentuk dia masa masuk macam ni. Lepas tu doktor akan pump bagi chemical, dia akan mengembangkan balon dekat bahagian sini lebih kurang dalam 3 cm. Lepas tu dia ada satu lebihan tu akan dipasangkan dekat bahagian luar kita. So dia ada dua. Ada yang satu balon. Dia akan ada satu balon. Okey? Kejap lagi kita tengok sekarang. Dia ada satu balon. Ada yang doktor pasang dua balon. Maksudnya lepas pump kat sini juga. So dia ada yang dua balon. Dekat sini dan dekat sini. Okey, kita bayangkan katalah satu balon lah, doktor gunakan teknologi method ataupun satu balon. Okey, apa yang doktor lakukan ni adalah pertama untuk menjarakkan, memisahkan antara pintu cervix ni dengan kantung air ketuban dan dia akan mencetuskan rangsangan prostaglandin datang dekat sini. Lepas tu bila dah lembut, dia akan nipis dan dia akan ada bukaan. Kadang-kadang ada orang dalam 2-3 hari barulah naturally balon itu jatuh. Okey, katakanlah doktor ni letak estimation dia adalah 3 cm. Okey? Diameter dia adalah 3 cm. Bila balon tu jatuh,
Bila balon tu jatuh secara naturally, dia menunjukkan dia dah ada bukaan sekurang-kurangnya adalah lebih sikit daripada 3 cm. Sebab tu dia boleh jatuh. Jadi doktor merangsang dengan cara yang begitu. Okay, so ada doktor pasang balon yang kita boleh balik. Nanti bila balon tu jatuh baru datang balik. Ada doktor pasang balon kena duduk kat situ. Sebab apa? Ada perkara-perkara yang doktor kena monitor dengan CPG. Ada kes-kes yang tak boleh balik. Okay? Alright? Jadi kalau dia kata induce balon, inilah cara teknik induce balon. Okay. Ada soalan? Sakit tak masa masuk balon? Dia tak kira masuk balon ke masuk apa pun, dia depends on pada kita punya badan. Ada orang yang nak buat projek pun tak boleh. Nak make love pun tak boleh. Sebab sakit. Ada orang tak, dia enjoy. Tapi kalau nak cerita begini, ni dah alang-alang lah, alang-alang. Kalau nak cerita sikit. Untung siapa join malam ni. Iaitu, sebab itulah kita katakan, macam mana nak terkucil, dia bukannya laluan kencing. Dia bukan laluan kencing, ni laluan keluar baby. Laluan keluar baby dengan laluan kencing tak sama. Kalau tidak, kita tak ada pergi kencing. Laluan keluar kencing, laluan keluar najis, tak sama dengan laluan keluar baby. So tak ada masalah. Okay? Salah satunya adalah sebab itu kita katakan make love ataupun melakukan hubungan kelamin, hubungan suami isteri dan suami memasukkan zakar ke dalam laluan faraj ketika di hujung-hujung kehamilan adalah natural inducer. Bagaimana? Sama macam fungsi yang berlaku pada kita buat membrane sweeping tu, bersama dengan balon ni. Cuma beza dia, kemaluan suami tu tak boleh menyentuh sampai ke mucus plug. Tapi cara teknikal dia sama. Kenapa? Siapa nak tahu? Okey, siapa nak tahu? Siapa nak tahu kalau akan lanjutkan sikit lagi boleh Korang okey boleh tunggu Bagaimana kita kata make love tu boleh menyebabkan natural inducer. So rugi siapa dekat hujung-hujung pregnant ni tak mau make love dengan husband kalau tak ada apa-apa halangan. Apa Kak Long cerita macam ni, nayalah saya segi suami saya minta lah. Ikut suka hampa nak bagi ke dak, nak belanja ke dak, hampa nak beranak senang ke, tak mau beranak senang ke, ikut suka hampa lah. Macam mana pun Kak Long habaq je. Okay. So dia macam ni. So kalau yang betul-betul punya, dekat sini dia ada kita panggil mucus plug. Okay, ni plug ataupun lendiran yang duduk dekat sini. Okay, ni ada pintu cervix kita. Pintu faraj, laluan faraj kita. Ini adalah pintu cervix kita Okay, pintu rahim kita Okay, macam tu. Okay. Dia kena lembut, nipis dan buka. Okay. Okay, mungkin dia ni dia tak buka betul-betul lagi. Dia macam tu lah. Okay. Okay, dia masih lagi tebal Dia tak buka lagi. Okay, dia mungkin dah lembut. Dia mungkin dah lembut. Tapi dia tak nipis dan tak buka. So apabila suami memasukkan, ni lukis sikit hampa janganlah fikir bukan-bukan pula. Okay, memasukkan zakar dia dekat sini. Okay, dan macam ada massage kat sini tau. Ada vibration dan massage dekat dinding rahim kita ni. Apabila kita melakukan hubungan seksual dekat hujung-hujung kehamilan. Dia pertamanya adalah memberi rasa yang orang kata kebiasaan. Kebiasaan agar dinding rahim kita ni elastik. Dia ada something yang pernah masuk during kita punya pregnancy agar bila doktor nak masuk dalam bahagian kita punya pintu cervix untuk cek bukaan ke, untuk buat apa-apa dekat sini ke, kita akan rasa tidak stres. Kita tak rasa tegang. Sebab itulah kelebihan orang yang duduk bersama suami dengan orang yang PJJ. Orang yang PJJ kebanyakannya dia kurang melakukan hubungan seksual menyebabkan nanti kalau buat membrane sweat pun kurang berkesan.
buat apa tu cek bukaan pun dia kurang berkesan, jadi dia badan dia tak boleh menerima dengan baik. Okay, so bila bersama dengan suami kat situ, okay, so laluan Faraj baby ni dia macam kena massage, dah lembut, dia tak tegang. Jadi nanti bila kita nak melahirkan pun dia akan melalui proses tu dengan lebih mudah compare dengan orang yang kurang make love. Okay. Keduanya, apabila suami melepaskan air mani dekat sini, okay, melepaskan air mani yang duduk kat sini, dalam air mani tu juga ada prostaglandin yang kita sangat-sangat perlukan untuk ripening. Allahu Akbar. Untuk proses ripening. Apakah proses ripening ni? Adalah macam Kak Long cakap tadi lah. Proses ni. So bila prostaglandin ataupun air mani dilepaskan, jangan terus bangun pergi cuci. Sabar Sat. Tunggu Sat. Lepas tu baru bangun pergi cuci. Cuci wajib kena cuci juga. Sebab apa? Takut nanti dia akan menjadi air kencing kotor ke, ketidakselesaan ke, ada jangkitan ke. So kita boleh bangun cuci selepas beberapa minit. Bagilah can dalam 5 ke 10 minit. Lepas tu kita bangun pergi cuci. Okay, kena cuci lah. Okay. Tapi prostaglandin ni fungsi dia lebih cantik, lebih natural. Okay, mestilah suami tersengih-sengih sebabnya belanja kot. Yalah, hampa kesianlah kat laki. 44 hari pantang. Lepas tu orang tua suruh jarak 100 hari pula tu kena pantang. Kesian kat depa nu nak 100 hari pula nu baru nak bertemu ni. Tadi siapa? Suhaimi ke? Dia kata Suhaimi. Suhaimi nak bertemu Latifah tu 100 hari pula. Silap-silap. Jadi kesianlah, belanjalah depa. Dekat nak beranak ni dia ada macam kata win-win situation. Suami win, kita pun win. Sebab itulah suami-suami jangan lupa promote hijau confinement kat kawan-kawan. Yang lama-lama dah gersang, bini duduk dalam pantang tu, hampa promote, hampa kata pi join kelas hijau confinement, ajak bini hampa. Selalu bini ajak laki, ni ajak laki ajak bini. Biar dia dengar sikit. Alright, kita tengok next slide. Okay, itu adalah proses yang kita masukkan balon, nampak? Okay, dia akan jadi bulging kat situ kan? So dia akan okay. Kita tengok sekejap lagi kita tengok lagi sekali. Inilah yang dikatakan menjarakkan kantung air ketuban tu daripada pintu cervix agar kita merangsang prostaglandin untuk dihasilkan. Lepas tu baru dah lembut, lepas tu baru nipis, dah ada bukaan. Bila ada bukaan, balon tu automatically akan turun dan jatuh daripada situ. Okay? Betul ya apa Kak Long cakap ni, yang apa bayangkanlah kalau lah hampa tak masuk dalam kelas. Ni adalah masukkan spekulum. Ni spekulum ataupun kita panggil mulut itik. Orang kita suka tukar cerita macam-macam. Mulut itik lah, itulah, inilah kan. Tu pintu cervix kita dan laluan Faraj kita ataupun vagina kita lah. Hampa tengoklah dulu. Hampa tengok video tu dulu bagi faham. Nipis, lembut, nipis, buka. Okey, ada satu soalan Kak Long nak jawab kat sini. Apa tengok saya sambil Kak Long nak jawab soalan dia. Dia tanya berapa kali Kak Long seeloknya make love dengan Suhaimi dalam seminggu. Jangan duk curang lah. Sebab lelaki yang marah, lelaki yang nama lain hampir pun nama Suhaimi. Ataupun dia memang namakan benda tu Suhaimi. Dia bagi nama kot. Okey, berapa kerap adalah janganlah macam khabar sehari 5 kali tak, tu menyiksakan diri kita pula. Maksud dia, bila kita terasa berkehendak kepada hubungan suami isteri, just do it. Kita buat hubungan kelamin, okey, dengan keadaan kita terpaksa dan keadaan kita penat, dengan berbanding dengan keadaan kita memang berkehendak ataupun kita happy to serve adalah berbeza. Tindak balas badan kita, prostaglandin
yang dihasilkan oleh suami tu akan bertindak balas well dengan diri kita kalau kita seronok dan kita enjoy dalam, sebab kita juga akan rembeskan oksitosin. Oksitosin adalah yang diperlukan hormon kegembiraan untuk menyusukan, untuk melahirkan, untuk tu semua. Okay. Alright. So terserah kepada anda. Okay, janganlah ni. Okay. So kita teruskan. Boleh kita teruskan? Okay, so kita teruskan kepada topik seterusnya. Slide seterusnya. Kita kena habiskan cepat. Okay. Okay. Cervical ripening medication. Yang Kak Lu kata tadi itulah. Prostaglandin drugs adalah dimasukkan. Dimasukkan ubat dekat bahagian kita punya pintu cervix tadi. Dia bukanlah hormon prostaglandin ni. Dalam bentuk drugs yang dinamakan dua jenis ubat ni. Sama ada dinoproston. Kalau Kak Long salah sebut, minta maaf lah. Kalau Kak Long dino ni, Kak Long tahu dah dino je. Dinoproston. Dinosaurus. Dan misoprostol. Itu adalah dua jenis option ubat yang untuk mencetuskan prostaglandin. Jadi ingat walaupun kita nak pergi undergo for induce, tak semestinya kita berjaya melalui induce sekiranya kita punya cervix tu tak mencapai skor yang sepatutnya. Okey, lepas tu bila dah mencapai skor, dia perlu melalui proses lembut, nipis, buka. Ingat ni daripada keras ni kepada lembut. Kena lembut macam tu dulu, baru dia boleh nipis dan dia boleh buka. Ingat? Okey, seterusnya kita akan gunakan hormon sintetik. Itu akan dimasukkan ubat hormon sama ada dalam bentuk drip ataupun bentuk masukkan ubat dekat bawah, bahagian bawah kita. Pitocin, tu nama dia pitocin, akan mencetuskan endorfin. Okey. Okey, apakah fungsi prostaglandin tu tadi adalah untuk memicu ataupun merangsang contraction kepada rahim. Dekat bahagian fundal kita akan mulakan contraction. So itulah antara sebabnya kita perlukan perkara-perkara ni. Dan cara natural inducer seterusnya adalah dengan memecahkan air ketuban. Tapi memecahkan air ketuban ni ada syarat. Contohnya macam Kak Long adalah Kak Long ada 6 orang anak. So anak Kak Long yang first adalah yang dipecahkan air ketuban melalui pakai alat. Dah ada contraction semua, lepas tu doktor tanya, air ketuban dah pecah ke? Belum. Sebab dia punya label tu tak terjadi lagi. Jadi doktor macam Kak Long boleh relax lagi. Dia ada contraction tapi boleh relax, jadi doktor terpaksa pecahkan air ketuban. Kalau tidak akan jadi baby ankle lah, keluar dengan kantung air ketuban, tapi doktor dah pecahkan air ketuban. Jadi bila doktor pecahkan air ketuban, lebih kurang dalam sejam ataupun setengah jam dah melahirkan. So Kak Long dalam 6 orang anak, 2 orang saja yang pecah sendiri tanpa dipecahkan air ketuban. Yang lain semua doktor pecahkan air ketuban dan terus terjadinya labor dengan cepat. Tapi jangan ambil ini sebagai consultation, jangan ambil cerita Kak Long tu sebagai consultation sebab kita semua tak sama. Kan Kak Long kata jangan buat comparison, itu adalah hak kita sendiri. So tapi kadang-kadang memecahkan air ketuban juga boleh menjadikan natural inducer, di mana bila dah air ketuban tak ada, baby tu sendiri akan memaksa diri dia untuk keluar, untuk push diri dia keluar. Okay, so itu juga boleh menjadi inducer. Okay, ketika ketika induce berlaku, ada ibu yang rasa sakit. Ada ibu, especially kalau yang memasukkan ubat, yang memakai ubat hormon pula, yang menggunakan kaedah hormon, dia mungkin pada dos yang sekian-sekian dia tak rasa apa-apa. Lepas tu kepada sekian-sekian baru dia, bila doktor naikkan dos tu baru dia rasa sakit. Jadi kalau tak ada rasa sakit, apa yang ibu perlu buat adalah gunakan teknik deep breathing, makan, tidur, mandi, solat, apa semua macam biasa. Tapi apabila ada contraction, lebih apply deep breathing tu ketika sakit contraction agar ibu lebih waras. Dan sekiranya contraction tu rasa sakit di dekat hospital,
tidak banyak posisi yang kita boleh lakukan. Tapi dekat hospital sebenarnya doktor tak bagi kita duduk all four. All four tu kita macam duduk mengangkang, duduk macam kita tengok kucing. Kucing duduk tu kita panggil all four lah tu, berdiri. Kucing berdiri tu kita panggil all four. Doktor tak bagi kita duduk macam tu, takut kita terberanak. Tapi itu adalah antara posisi yang boleh kita lakukan untuk merangsang kehamilan, ataupun kita duduk mencangkung, kita sujud dalam solat. Itu adalah antara yang kita boleh lakukan. Posisi-posisi yang disarankan ketika kita mempunyai rasa sakit ataupun selepas kita melakukan induce. Kita boleh mandi dalam toilet dengan keadaan kita duduk mencangkung, tarik nafas, mandi air suam, relax, macam tu semua boleh. Tapi kalau nak ingatkan lagi sekali, iaitu apa yang kau nak pesan deep breathing. Deep breathing sangat-sangat membantu. Tarik nafas, kembangkan dada, hold selama yang mungkin. Lepas tu lepas perlahan-lahan dan panjang. Lebih panjang daripada kita tarik nafas. Bukan selama yang mungkin kalau buat correction. Sekali ada yang salah faham. Kita tahan lebih kurang dalam 2 ke 3 second. Okey, tak sama-sama kita tarik nafas. Supply ke dalam dada. Hold a few second. Macam tu. Okey, masa deep breathing. Okey. Dan relax. Dua key ni ketika kita induce adalah deep breathing dan relax. Deep breathing dan relax. Sebab apa? Kita perlu supply secukupnya oksigen kepada bayi untuk pastikan bayi tidak mengalami distress. Kalau bayi kekurangan oksigen, ibu tidak bernafas dengan baik, dikhawatiri baby akan kekurangan oksigen sebab kita kurang supply oksigen kepada uri dan menyebabkan baby fetal distress. Bila fetal distress, ibu kena pi emergency caesar. Sakit ni dapat, sakit ni dapat. Okey. Lagi? Ada lagi tak? Slide kita. Okey, siapa yang dapat sesuatu daripada kelas malam ni? Dengan rendah hati, kalau ingin memohon kepada anda, ya Allah, ya Tuhanku, tolong hadiahkan seorang satu je kalau tak minta. Banyak-banyak kalau minta seorang sekali je Al-Fatihah. Ku hadiahkan Al-Fatihah ini khususan buat ibunda tercinta Azizah binti Aisyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, moga-mogalah hadiah Al-Fatihah korang ni menjadikan keterangan kepada kubur ibunda saya yang tercinta, kerana ini adalah kecintaan beliau, iaitu membantu seberapa ramai ibu-ibu yang sedang bersalin. Bayangkan arwah ibu saya, kalaulah kata anda adalah first time mother, jumpa dia personal, dia akan duduk baring dengan anda, dia suruh anda baring dan buat teknik mengangkang yang betul ketika nak melahirkan. Macam mana nak teran yang betul, bagaimana posisi, itulah ibunda saya. Jadi saya berbangga untuk meneruskan kecintaan ibu saya, dan Kak Long doakan anda mendapat sedikit situasi, keadaan. Jadi gunakan mulai malam ini, jangan menggunakan perkataan serah diri tetapi menggunakan perkataan pergi berjuang. Okey, dan ingat, walaupun kita dah plan itu dan ini, ingat macam mana? Jika payung tidak mengembang, serahkan dirimu pada Tuhan. Dia sebenarnya lagu dia macam ni kalau tak salah Kak Lola. Kalau ada husband yang army ataupun tentera, nanti correct me if I'm wrong. Siapa suruh masuk tentera, kalau tahu cari penyakit, lebih baik duduk di kampung, tanam ubi dan tanam jagung. Bila subuh menjelang tiba, segera lakukan penerjunan.
Jika payung tidak mengembang, serahkan dirimu pada Tuhan. Maksudnya kalaulah ditakdirkan kita dah buat induce, kita dah buat itu, kita dah buat ini, tapi belum ditakdirkan kita untuk melahirkan secara normal, maka memang kita akan melahirkan secara C-section. Tak dapatlah kita nak melahirkan secara normal. So don't worry. Okay, insya-Allah Allah akan bagi yang terbaik kepada kita. Satu lagi Kak Long tertarik dengan satu ayat, satu kata-kata ni. Sebab baru-baru ni ada seseorang yang mesej Kak Long, dia kata dia sepanjang dia pregnant ni banyak sangat cabaran, banyak sangat orang kata musibah-musibah yang berlaku. Ada satu khasidah ni sebelum kita ending boleh Okay, Kak Long nak korang ingat dalam ni. Tetaplah hatiku yakin pada Allah, pemberi yang berilmu, penegah berhikmah. Allah dah menentu qada terindah. Redai Tuhanmu, hamba hanya berserah. Dia menyayangimu, takkan cinta memusnah. Kau bakal bertamu pulang ke rahmatullah. So dia menyayangimu, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi setiap kita. Takkan cinta Allah ataupun sayang Allah tu memusnahkan diri kita. Walaupun ditakdirkan kita bersalin secara caesar ke, ditakdirkan kita induce tak berjaya ke, apa saja yang berlaku pada kita, ujian-ujian itu bukanlah musibah. Sebab tu ingat sekali lagi, dia menyayangimu, takkan cinta memusnah. Kau bakal bertemu pulang ke rahmatullah. Maksudnya nanti satu hari nanti kita nak balik sebagai tetamu jumpa pada Allah Ta'ala. Jadi sebagai tetamu, takkan kasih sayang Allah itu nak memusnahkan hidup kita ataupun nak memberi sesuatu. Bila Allah datangkan sebagai sesuatu ujian, pasti akan ada hikmah dia ataupun cerita gembira selepas itu. Jadi kalaulah terpaksa melakukan secara induce tak berjaya pun, insya-Allah kalaulah Caesar itu adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayi, just go for it. Okay? Kalaulah ibu tu nak expect bersalin secara natural, setelah buat natural inducer macam-macam tapi belum berjaya dan terpaksa melalui proses induce, it's okay. Cuba fight sampai habis. Tak usah kau pening saat hadir musibah. Berhentilah menunding, saling dipersalah. Janganlah kau runsing, bacalah Alam Nashrah. Jadi banyak-banyak baca surah Alam Nashrah di hujung-hujung bila kita rasa kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Ulang sekali lagi. Lepas tu jangan dikau berpaling dari janji Allah. So insya-Allah Kak Long doakan, ya Allah ya Tuhanku, semoga semua ibu-ibu yang sedang menonton, suami-suami mereka juga diberikan pengalaman yang manis untuk melahirkan, untuk bersalin tenang, berpantang tenang dan menyusu tenang. Ya Allah, jayakanlah mereka, ya Allah. Bantulah mereka ini, ya Allah. Berkasih sayanglah mereka hingga ke syurga. Saling menyayangi suami dan isteri atas sebab isteri dan suami itu saling menyayangi. Ya Allah, berikanlah mereka zuriat-zuriat keturunan yang soleh dan solehah, yang menjadi penyejuk mata, yang membawa mereka ke syurga, yang menjadi ladang pahala setelah mereka tiada, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami mereka-mereka yang takut kepada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu sedikit pada malam ini memanfaatkan, ya Allah. Jadikanlah ia ilmu yang berkekalan sebagai ilmu yang bermanfaat ketika kami di alam barzah, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk kami bantu diri kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah.
Bantulah kami untuk melahirkan dengan selamat, ya Allah. Bantulah kami didatangkan bala tenteramu yang hebat-hebat ketika mereka berada dalam bilik labor room, ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. So sebelum Kak Long ending, seperti biasa, jangan lupa purchase set berpantang tropical herbs. Okay, so suami tolonglah bagi chance isteri nak beli set berpantang tropical herbs daripada Kak Long untuk kelas-kelas yang seterusnya, iaitu apabila anda beli set berpantang tropical herbs, anda akan layak untuk link tata cara guna. Mungkin anda sekarang ini belum lagi bersalin, anda beli untuk bersalin bulan 10 ataupun bulan 11. Walaupun anda beli sekarang sebagai preparation, bulan 11 nanti bila dah bersalin, ada masalah seizure, anak kencing, anak jaundice, premature, G6PD, apa semua, anda masih lagi layak untuk mendapatkan consultation. Dan dalam tu juga ada link untuk kelas recorded mudahnya berpantang. So jangan lupa, insyaAllah semoga kalian semua mendapat sesuatu pada malam ini. Kita teruskan bertemu dan penceritaan seterusnya dalam WhatsApp group. Dan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila payung sudah mengembang, segera periksa kiri kanan. Hindarkan tabrakan sama kawan, saling kemudi depan belakang. Bila payung tidak mengembang, segera cabut payung cadangan. Bila itu pun tidak mengembang, serahkan nyawamu pada Tuhan. Jangan ragu.